Terima kasih Nurlela, salam sejahtera dan salam hormat. Seramai 28 penduduk dan 55 badan bukan kerajaan NGO di Lundu, Sarawak menerima bantuan kewangan bernilai hampir RM200,000 di bawah geran Projek Kecil Luar Bandar MRP Kerajaan Negeri. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mendedahkan pemberian MRP bernilai RM187,200 itu khusus untuk pendidikan dan bantuan perubatan kecemasan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi merangkap Ahli Parlimen Santubong memberitahu pendidikan dan kesihatan diberi penekanan kerana ia merupakan elemen penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan berkenaan di Dewan Masyarakat Lundu, Sarawak. Dalam pada itu, beliau juga menyeru peniaga kecil dan informal supaya mendaftar perniagaan dengan pihak berwajib. Ini bagi memastikan mereka dapat menikmati pelbagai bantuan yang disediakan di bawah MEDEK. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi mendedahkan setakat ini hampir 2 juta perniagaan kecil dan informal masih belum berdaftar di seluruh negara. 5 langkah dibuat bagi mengatasi kesesakan di Jalan Kuching Ranger Depo, Sungai Tapang bagi jangka masa pendek dan panjang. Dalam kenyataan Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, masalah kesesakan lalu lintas yang teruk terutamanya pada waktu puncak ini melibatkan jalan lapangan terbang di seberang terminal bas wilayah di Kuching Central. Datuk Lee Kim Shin menjelaskan kementeriannya bersama para agensi pelaksana telah berbincang mengenai penyelesaian bagi menangani isu berkenaan. Antaranya menempatkan warden trafik atau pegawai polis trafik pada waktu puncak bagi mengawal dan menguruskan pemandu kenderaan di persimpangan T Jalan Kuching Ranger Depot dan Jalan Lapangan Terbang Kuching. Selain itu, membina jalan susur dengan melepasi jalan utama untuk melancarkan aliran trafik dari Serian Menghala ke Kuching melalui Batu Empat. Terdahulu, beliau dan rombongan telah melawat ke tapak lokasi untuk meninjau kesesakan lalu lintas selain ke kaunter perkhidmatan bas untuk mendengar sendiri sambutan yang diterima oleh pengguna bas berkenaan tambang bas kadar rata RM1. Pesta Flora Subis bakal menjadi aktiviti tahunan kerana ia mampu menarik ramai pengunjung sekaligus merancakkan eko-pelancongan Miri. Menurut Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Rozi Yunus, respon yang diterima daripada pengunjung dalam dan luar Miri, khususnya peminat-peminat bunga, amat menggalakkan. Datuk Rozi Yunus memberitahu melalui pameran dan jualan sebegini, ia juga membantu usahawan kecil mempertingkat pendapatan mereka. Inilah kita nak galakkan pelancongan dalam negeri sendiri. Ya, dalam PKP kita tahu pergerakan kita untuk keluar daripada Sarawak agak terhad, dan dengan adanya pameran sebegini, jualan sebegini juga kita menggalakkan pelancong dalam Sarawak itu sendiri untuk datang. Beliau merangkap Adun Bekenu memberitahu pemberita Pesta Flora yang julung kali diadakan di Pekan Bekenu mendapat sambutan menggalakkan daripada peserta dan juga pengunjung. Bagi saya program ini sangat membantu kepada usahawan-usahawan kecil seperti kami masa musim PKP. Semasa masa ini tak ada nak buat, jadi saya isikan masa dengan menanam bunga. Dari hobi dia menjadi satu bisnes. Jadi saya datang dari Miri, datang ke sini khusus untuk melihat, bukan melihat saja tetapi membeli, memborong sebab harga pun berpatutan. Nampak rata-rata orang banyak yang suka dengan bunga dan itu adalah peluang mereka untuk satu membeli bunga, juga belajar berkenaan dengan nama-nama bunga. Antara aktiviti selama 2 hari penganjuran pesta itu ialah gubahan dan jualan bunga. Tanaman durian berpotensi untuk dikomersial jika mengikut teknik penanaman dan penjagaan yang betul. Menyatakan demikian Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ik Pahon Joik memberitahu ini kerana tanaman tersebut sudah menjadi satu industri pada masa kini dan bukannya hanya ditanam dan kemudiannya dituai apabila telah matang seperti kebiasaan yang dilakukan pada masa dahulu.
Justru Dato' Iqbal Hon berkata dengan teknik penanaman dan penjagaan yang betul akan menjadikan pokok durian membuahkan hasil berkualiti serta dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, jika pokok durian yang ditanam berbuah di luar musim, sudah pasti mendapat permintaan tinggi di pasaran tempatan, malahan untuk dieksport ke luar negara. Dato' Iqbal Hon yang juga Presiden Persatuan Penanam dan Usahawan Durian Sarawak PPUDS menyatakan demikian pada Majlis Perasmian Kursus Teknologi Penanaman Durian di Dewan Masyarakat Siniawan Bau. Dalam pada itu, beliau berkata penanam dan usahawan yang berminat menyertai PPUDS boleh berdaftar di cawangan persatuan di peringkat bahagian. Mengenai kursus tersebut, Dato' Iqbal Hon mendedahkan Jabatan Pertanian Negeri Sarawak bersetuju meneruskan penganjuran kursus serupa pada tahun depan. Jelas beliau, kursus tersebut pada tahun depan bagaimanapun akan menumpukan kepada tahap kedua peringkat penanaman bagi memantapkan pengetahuan dan teknik penanaman pokok raja buah itu. Pembinaan sebuah pusat koleksi sejarah Baram atau mini muzium di RTC Long Lama menjadi impian dan cadangan penduduk di daerah Telang Usan ke arah mempergiat industri pelancongan di kawasan berkenaan. Ahli Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau, yakin sejarah yang terdapat di kawasan itu akan dapat menjadi tarikan pengunjung. Dennis Ngau berkata kawasan tersebut mempunyai beberapa kubu di Baram seperti kubu di Long Akah, kubu di Leo Mato, malah dimaklumkan bahawa Long Lama sendiri juga mempunyai sebuah kubu yang lama. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Program Kesedaran Pelancongan di Long Lama yang dirasmikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak menambah, kubu atau tinggalan sejarah yang terdapat di kawasan berkenaan juga akan diketengah kepada masyarakat luar. Katanya langkah yang boleh diambil ialah menggerakkan satu gerakan untuk membangunkan kubu-kubu tersebut untuk dijadikan sebagai pusat tarikan pelancongan di kawasan Telang Usan. Kaki tangan baharu RTM Kuching diseru supaya melibatkan diri secara aktif dalam program dan aktiviti anjuran Kelab Rekreasi RTM Kuching. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof memberitahu ini bagi membolehkan mereka menikmati pelbagai faedah dan manfaat sekaligus mengekalkan tahap kecergasan kaki tangan. Abdul Hadi menjelaskan penyertaan mereka akan memberi sokongan kepada kelab dan ia juga mengukuhkan lagi hubungan dalam kalangan kaki tangan selain membangkitkan kerja berpasukan dalam RTM. Beliau turut menyarankan Kelab Rekreasi RTM Kuching agar menganjur lebih banyak program dan aktiviti untuk menambah dana kelab dan ini akan membolehkan kelab terbabit mendapat peruntukan daripada pelbagai pihak. Abdul Hadi berucap pada majlis makan malam bersempena Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Kelab Rekreasi RTM Kuching di RTM Kuching. Sementara itu, pengerusi kelab yang baharu Zaidi Bujang berkata pelbagai aktiviti turut dirancang pada masa akan datang bukan hanya untuk kaki tangan tetapi melibatkan ahli keluarga bagi tujuan mengeratkan hubungan. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.